Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Ra'd ayat 27. Kama arsalna fikum rusulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'qilun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya fattah ya fattah ya razaq wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih qul inna allaha yudillu man yasha' yahdi ilaihi man anab alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah yatma'innul qulub alladhina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha litatlu alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Baik. Dalam ngaji minggu lepas ya, ada satu ayat yang kelima. Wa in ta'jab. Ayat kelima. Wa in ta'jab. Dan jika kamu ni heran kenapa mereka ni engkar tauhid. Kenapa mereka tu engkar tauhid? Engkar kepada mengesa pada Allah. Wa ajabun qauluhum. Lebih menghairankan lagi ialah kata-kata mereka. Aiza kunna turaba, apabila kami ini jadi tanah. Inna la fi khalqin jadid, adakah kami ini dijadikan semula jadi makhluk baru. Jadi orang yang engkar tauhid, antara lainnya kata-katanya ialah wa'ajabun qauluhum, lebih menghairankan ialah kata-kata mereka. Mereka kata Tuhan ini nak perantaraan dalam ibadah. Mereka kata nak perantaraan dalam ibadah. Mereka kata boleh tawassul pada Nabi. Mereka kata boleh minta syafaat dengan Nabi. Itu lebih mengherankan. Iaitu aiza kunna turaba tu, iaitu orang yang engkar tauhid. Dia kata, adakah kami nak hidup semula? Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka yang sifat seperti ini adalah mereka yang engkar kepada Tuhan mereka. Wa ulaika aghlalu fi a'naqihim, dan mereka sifat seperti ini akan dibelenggu pada leher-leher mereka. Wa ulaika ashabun nar, mereka tu
penghuni api neraka, hum fiha khalidun. Mereka tu kekal. Ini pula hak ada ni pulanya. Wa yaqulu allazina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir itu, laula unzila alaihi ayatun min rabbih, kenapakah tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad ayatun min rabbih, suatu mukjizat daripada Tuhan dia. Lalaninya Nabi ini tak ada. Lalaninya pula Tok Guru tu kena ada keramat. Kalau dia selati Tok Guru, mana tak ada keramat. Nilai ni keramat. Dulunya mukjizat. Lah ni keramat. Jadi maka sekurang-kurangnya puak manusia ni ni belajar untuk jadi keramat. Dan oleh kerana mereka tu keramat, maka ramalah nak murid. Qul innallaha yudillu, sesungguhnya Allah Ta'ala boleh menyesatkan man yasha, siapa-siapa yang dia kendaki, kerana regi daripada terima taufik. Wa yahdi ilaihi man ana, dan Allah Ta'ala beri pimpinan kepada sesiapa yang dia kendaki daripada orang yang ingin kembali, orang yang ada dalam hati dia, wahai Tuhan, ni ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini, guru ni kata gini, tu guru ni kata gini, maka Allah tunjuklah kami hak mana benar. Bila dia kata mana yang benar tu, maka insya-Allah dia akan tunjuk. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman sempurna, yang mengesahkan Allah tidak syirik. Wa tatma'innul qulub wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Hati-hati mereka akan jadi tenang dengan zikir pada Allah. Zikir pada Allah yang sebesar-besar zikir ialah baca Quran dalam semaya, iaitu semaya. Mula-mula zikir biasa. Yang kedua berdoa, baca Quran. Yang ketiga ialah semaya. Ala, ketahuilah, berzikrillah, dengan berzikir pada Allah, tatma'innul qulub, akan tenang hati-hati manusia. Maka Nabi kata ke Bilal radhiyallahu anhu, ya Bilal, berilah masa pada aku untuk semaya, supaya aku boleh tenang hati aku. Maksud hadis. Alladzina amanu wa 'amilus solihat, orang-orang yang beriman sempurna, yang mengesahkan Allah Taala tidak syirik. Wa 'amilus solihat, yang buat amal soleh seperti mana diajar oleh nabi dia, iaitu tidak buat bid'ah. Tuba lahum, bertuahlah bagi mereka. Bertuahlah bagi mereka. Wa husnu ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Ada setengah kata tuba ni sebaik-baik, bertuahlah, kebahagiaanlah untuk mereka. Ada juga kata gitu. Wa husnu ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Iaitu kesempurnaan itulah ditugaskan nabi-nabi itu. Ni ulangi wahyu Allah Ta'ala. Kadzalika, kerana yang demikian, untuk manusia itu beriman pada Allah, wa amilus solihat, dan beramal soleh, untuk mereka dapat tuba lahum tu, wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin, karena demikianlah kami utuskan kamu Muhammad kepada satu umat. Qad khalat min qabliha, yang telah berlalu sebelum pada umat-umat ini, umamun, berbagai-bagai umat yang ingkar dan yang tauhid. Tujuan litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika, supaya kamu baca ke atas umat itu alladzi auhayna ilaika, iaitu wahyu yang kami wahyukan kepada kamu. Iaitu tabligh ni mesti ayat Quran. Ni, tabligh ni kena ayat Quran. Wa hum yakfuruna birrahman, tapi mereka tu masih juga ingkar dengan Tuhan Rahman. Ataupun maksud dia
Dan mereka sebelum pada ni kekal dengan engkar pada Tuhan Rahman. Boleh tak? Qul huwa rabbi, katakanlah dialah Allah Rabbi yang mencipta memeliharaku. La ilaha illahu, tidak adalah Tuhan yang layak disembah melainkan pada Tuhan Allah saja. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal selepas ikhtiar. Wa ilaihi matab, dan kepadanya lah aku bertaubat. Ayat ni zajrun, ancaman. Walau annal Qur'ana, dan sekiranya Quran itu suyirat bihil jibal, mempunyai dijadikan suatu mukjizat. Sekiranya Quran itu dijadikan satu mukjizat, suyirat bihil jibal, akan terbang gunung-gunung itu. Gunung-gunung itu akan terbang. Au qutti'at bihil ard, atau sekiranya Quran itu dijadikan mukjizat, maka terbelah bumi dengan Quran itu. Au kullima bihil mauta, atau jikanya Quran itu dijadikan juga mukjizat, akan berkata dengan Quran itu orang-orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu boleh cakap balik. Balillah, bahkan milik Allah lah. Al-amru jami'ah, semua urusan itu, semua sekali urusan. Sama urusan taat ataupun urusan engkar. Apakah ya asil ladzina amanu, apakah belum tahu lagi orang-orang yang beriman? Afalam ya asil ladzina amanu, apakah orang-orang yang beriman, ya orang yang sebab tauhid itu, apakah dia tak tahu lagi? Allau yasha'ullahu yahda lahadan nas jami'a. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, nescaya Allah Ta'ala beri hidayah pada semua manusia. Tak tahu ke lagi? Maknanya tahu ke? Tak. Maknanya tujuan sepak agama ni ialah memberitahu, tabligh ya. Untuk beri hidayah tu Tuhan. Wala yazalul ladzina kafaru, dan senantiasalah orang-orang kafir itu tusibuhum bima sana'u qari'ah, akan ditimpa ke atas mereka dengan hasil amalan jahat yang mereka lakukan, iaitu bencana-bencana alam, bala-bala bencana. Jadi bila bala mari, mereka buat semaya ajak tolak bala. Tengok ni, cuma tak tutup lah so ni, terah tu tutup kipas tu. Tusibuhum bima sana'u qari'ah, akan menimpa dengan apa yang amalan jahat yang mereka lakukan tu qari'ah, iaitu bencana-bencana, bala bencana. Jadi orang kufur ni bila mari bala bencana, dia pun buat semaya ajak solat bala pula. Au tahullu, atau akan berlaku qariban min darihim, atau berlaku suatu bala dekat dengan kampung mereka, hatta ya'tiya wa'dullah, sehinggalah datang kepada mereka itu janji Allah, kena pada dia sendiri. Iaitu sini janji sini sama ada mati dah sini. Mati itu maka dia akan jumpa Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mukir janji dia, tidak mukir janji-janji dia. Bila sampai masa akan diazab siapa-siapa yang dia kendaki. Tasliyah kepada orang yang sebar tauhid. Walaqad istuhzi'a, sesungguhnya telah diejek-ejekkan birusulin, terhadap rasul-rasul dulu, min qablika, sebelum pada kamu. Fa'amlaitu lilladzina kafaru, dan kami sengaja beri tempoh kepada orang-orang kafir itu hidup lama. Thumma akhadtuhum, kemudian bila sampai masa kami azab mereka lepas mati. Fa kaifa kana iqab, maka alangkah dahsyatnya balasanku. Balasan Allah Taala.
Ahumat afaman huwa qa'imun ala kulli syai'in kulli nafsin bima kasabat. Apakah zat yang mengurus, yang berdiri mengurus, mentadbir ke atas setiap jiwa terhadap apa yang mereka lakukan itu, layak kamu sembah atau tidak? Subhanallah. Afaman huwa, apakah yang dia situ Allah Taala, qaimun, yang senantiasa berdiri mengurus, mentadbir ala kulli nafsin, terhadap setiap jiwa bima kasabat, terhadap apa yang jiwa itu lakukan, yang layak kamu sembah atau tidak? Itu maknanya hujung situ kan, berarti situ tu yang layak kamu sembah atau tidak. Wa ja'alu lillahi andada, mereka jadikan bagi Allah Ta'ala tadi ada sekutu-sekutu, syuraka, ada sekutu-sekutu kongsi dengan Allah. Iaitu bila dia nak minta rezeki, dia pakai cicing. Minyak beli cicing ni lah rezeki dia bertambah. Kalau nak beranak, kalau pokok raja, pokok ni wewe kena kain kuning. Lapik punggung dengan buat kelambu, buat ni, buat lang ni. Kain kuning. Pokok raja. Mereka jadikan bagi Allah Ta'ala tu sekutu-sekutu. Kul, kata kepada mereka. Kata sini serulah. Kul, kata kalau sini maknanya serulah. Samuhum, nama-nama yang kamu sifatkan kepada mereka tu, kamu serulah nama-nama mereka. Roh-roh yang mereka puja ni, mereka tu buah namanya. Panglima Ital ni tak tahu nama kapal ni. Dia bubuh nama Panglima Ital. Tok Ayah sekian, Gunung Jati lah, macam-macam. Macam-macam nama dia bubuh. Macam-macam nama dia bubuh. Kemudian dia bubuh sifat. Lepas tu dia buat cara nak sembah. Lepas tu dia apa sembah. Gitu. Bahkan sebenarnya Zuyyina lilladzina kafaru, bahkan sebenarnya Allah Ta'ala menghiasi bagi orang-orang kafir itu memandang mulia apa yang mereka lakukan. Makruhum, tipu jahat, tipu rancangan jahat mereka dipandang baik. Wasaddu 'anis sabili, dan mereka menyesatkan manusia daripada jalan Allah tu pun mereka rasa baik juga. Dia kata sekat tu waktu pergi ngaji tu, sekat. Semua rancangan jahat mereka, dan cara mereka sekat orang daripada jalan benar tu, mereka rasa itu yang terbaik. Wa may yudlillah, maka sesiapa yang telah disesatkan Allah, fama lahu min had, maka tidak ada lagi bagi orang itu satu orang yang boleh beri petunjuk jalan sebenar balik. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, maka tidak ada lagi bagi orang itu satu orang yang boleh memberi petunjuk pada dia. Lahum azabun fil hayatid dunya, bagi mereka azab dalam kehidupan dunia ni lagi. Wal azabul akhirah, dan azab di akhirat kelak itu asyaqqu, lebih teruk, lebih keras lagi. Wa ma lahum minallahi min waq, dan tidak ada lagi bagi mereka daripada azab Allah, daripada Allah bermakna daripada azab neraka Allah, min waq, satu orang yang boleh beri pelindung pun, beri jaminan, beri pelindung kepada satu orang lain. Ini surah ni surah peringatan. Dia tak mari dalil. Pasal setengah manusia ni dengan dalil tak akal. Jadi surah Ar-Ra'd ni berkenaan dengan apa? Peringatan Tuhan. Saya peringat pada kita. Masalul jannah, contoh bayangan bagi syurga ialah allati wa'idal muttaqun. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, contoh bayangan bagi syurga yang telah dijanjikan pada orang yang bertakwa ialah tajri min tahtihal anhar, mengalir. Contoh itu dia ada. Contohnya ialah
tajri min tahtihal anhar, iaitu mengalir daripada celah-celah rumahnya tu dan anak-anak sungai. Ukuluha daimun. Buah-buahnya senantiasa ada untuk dimakan. Senantiasa ada. Dunia ni buah-buah ni bermusim. Adakah di syurga tu buah-buahnya senantiasa ada. Wa dhilluha, dan teduhannya senantiasa meneduh. Tidak ada musim gugur ke apa ke, tak ada. Tahun tu gugur ke apa ke, tak ada. Nah. Dan daun ni pokok ni mengikut hadis Nabi SAW duduk depan istana dia ni. Kalau siapa-siapa duduk di umbi pokok, naik kuda yang paling derah, berlari pergi ke ujung daun, ujung jula, ujung ranting, ambil masa kuda yang paling derah, dia berlari 24 jam sehari selama 80 tahun baru sampai ujung. Ataupun satu hari lain kata 100 tahun baru sampai ujung. Gini, kita ambil ibarat kuda ni lari 50 kilo sejam, 50 km sejam, jadi 20 jam jawab dia nya 1000 kilo. 20 jam 1000 kilo. 10 jam 500 kilo. 20 jam 1000 kilo. 4 jam lagi tu 24 jam tu, 4 jam lagi tu 200, 1200 kilo. 100 hari. Jadi 120,000 kilo 100 hari. Bumi ni lebih kurang 50,000 kilo ya, sekeliling kali tulis sewa. 23 batu. 23 batu kali 2 agak-agak. Setengah. 23 batu circumference dia. Ikut kata tulis sewa. Kata tulis sewa 23 batu kali dengan 1,5. Bermakna agak-agaknya 40 km. 40 km satu keliling. Kuda ni lari 24 jam 120,000 kilo tu. Lepas tu kali ni, itu baru 100 hari. Setahun 300 hari. Kali 3 pula 360,000 kilo. Lepas tu 60 hari pula lagi tu, kecek mudah-mudah kak 400,000 kilo setahun. 400,000 kilo setahun kali dengan 100 tahun, 40 juta kilo. 40 juta kilo ni daripada umbi sampai hujung dulu. Pokok tu ya, depan istana dia. Kok ni pun 40 gitu juga. Maknanya pokok tu sendiri naungan dia tu lebih besar pada bumi ni lagi. Lepas tu pokok tu duduk depan istana dia ya bagus. Oh Allah. Bersamaan pok istana tu sudah besar pada pokok. Aku ada istana kecil pada pokok. Dah istana besar pada pokok. Pasal pokok tu banyak. Lepas tu tanah istana tu pula. Lepas tu ada banyak mana istana? Banyak istana dia ada. Lepas tinggi, mengikut riwayat hadis tu 60 batu tinggi 60 batu. 63 batu, 83 batu lebar. Tiap ke tiap. Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami ini penghuni syurga ya. Tilka uqbal ladzina taqaw. Itulah dia tempat kesudahan bagi orang-orang yang beriman. Wa uqbal kafirin, ada pun tempat kesudahan bagi orang kafir, anak duduk dalam api. Tempat spek, duduk di bawah pokok zakum pohon. Semua orang kafir tu duduk bawah pokok zakum tu pohon. Makan bau daunnya pokok zakum. Ya zakum tu sendiri duduk dalam api. Pokok duduk dalam api. Zat galian dia semua api lah. Wallazi
walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang, sini ulama-ulama, yang kami telah beri kepada mereka kitab. Orang-orang sini ulama-ulama, yang kami telah beri kepada mereka itu kitab, Quran, kefahaman Quran. Yafrahuna bima unzila ilaika. Mereka juga bergembira sama terhadap apa yang telah diberi kepada Nabi Muhammad dulu. Pada kamu ni Nabi Muhammad. Orang yang beriman, ulama-ulama ni, dia dengar Quran ni, dia bergembira. Pasal berita gembira tak ada banyak dengan dia. Wa minal ahzab, dan daripada parti-parti, golongan-golongan, puak-puak. Parti-parti UMNO ni semua parti lah ke. Puak. Mayungkiru, iaitu ada orang yang mengingkari ba'dahu, setengah di antara setengah yang lain. Ingkari Quran, ingkari kitab. Dia Ahzab ni tak boleh masuk siapa. Ahzab tu mana parti dia. Masuk parti tu bukan umat selalu. Otomatik bukan umat. Kita di parti Ikhwanul Muslimin. Sudah buat parti dia bukan umat. Umat dia tak ada parti. Dia tidak mazhab Hanafi, dia tidak mazhab Syafi'i. Dia tidak bahasa Hambali ataupun Hanafi. Tak ada. Dianya Ahlussunnah wal Jamaah. Bila jumpa orang dia, sama-sama dia akan kata kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tak kata kita mazhab Hanafi dah. Dia tak kata gitu. Semua jumpa bila katanya Ahlussunnah lalu dia kata. Adalah beza sikit-sikit dari segi syariat, ada beza sikit-sikit. Tapi mereka tidak kata mereka tu Hanafi, Maliki, Hambali apa dah. Dia mereka akan kata kita ni Ahlussunnah. Kita ni pula jumpa buat demo buat mana? Demo buat mana? UMNO. Demo mana? Ada pasti juga. Tak termasuk dalam umat. Nabi pula berlepas diri dengan puak ni. Dia panggil asabiyah dah. Allah. Tapi walau macam mana pun kita ni kena ada kerajaan. Bila raya dekat ni, kena ada kerajaan. Tak ada kerajaan akan jadi macam Rwanda. Akan jadi macam Rwanda, berbunuh dalam masa 2 bulan 2 juta orang di Rwanda, sebelah Kongo. Bila kerajaan tak ada. Kerajaan ni jahat lah mana pun kerajaan. Pasal boleh di antara ramai itu ada yang kena azab, tapi ramai di antara mereka lagi yang boleh berfikir tentang Tuhan. Ni dak bila berlaku Rwanda gitu tu, dia pegang budak tu, dia balik ke pokok nak bunuh. Pasal nak tetap berasa dak tengah rangai ambil lepas pokok. Lambung rusak lembek. Tembok rugi peluru. Dia bunuh 2 kaum. Rwanda tu 2 kaum. Hutu dengan apa tu lagi tu. Berbunuh-bunuh. Bangsa-bangsa satu terpaksa masuk campur. Dan tak ada kerajaan, tak ada ketua. Nak kira kan? Nak berdamai tu nak kira macam mana? Tak ada ketua. Maka bangsa-bangsa satu pergi, buat mari dengan tentera, pergi masuk pergi, berdamai belakang. Lepas tu nak buat macam mana orang bunuh orang ni? Ngaku salah. Ngaku, lepas-lepas. Saya bunuh dia. Jiran saya rokok bini jiran saya, colek mata anak dia, kerak kaki, lepas tengah. Ngaku, lepas-lepas. Ngaku kan? Semua pun boleh lakukan. Semua. Dia kena bunuh keluarga dia pun bunuh orang juga. Nampak? Jadi tidak ada pilihan akan berdamai. Begitu juga Afrika Selatan. Masa apartheid tu. Minta maaf ya. Ngaku salah. Ngaku tu tak lepas. Lepas. Tak boleh nak apa. Maka berlaku saya beri contoh ni. Afghanistan. Apabila umat Islam tidak ikut sunnah, maka Rusia mari tahu dan merintah selama 10 tahun dengan zalim dengan apa. Akibatnya puak-puak ni ahli sunnah lawan, puak Syiah lawan, puak-puak musyrik lawan.
Berpolok-polok dia. Lawan belakang. Lawan Rusia. Kalah belakang. Sehinggalah mereka bersatu. Lawan Rusia. Lawan Rusia. Maka balik mari. Hasilnya ialah latihlah daripada ahli sunnah mengetas semesta. Lepas tu pok syiah mengetas semesta. Lepas tu pok musyrikin mengetas semesta. Lepas tu perang sama diri pula. Masuk tu pok siapa mereka. Lepas tu mari Taliban tu. Benar lalu. Tak ada belakang. Tak ada belakang tinggal ahli sunnah. Lepas tu Amerika pula kena ahli sunnah. Dia bunuh ahli sunnah tu kan. Tak ada kerja pula. Harap pula. Maka kita ni kalau fikir benar, parti pemakai benar, dia akan marah kepada ahli sunnah pula. Kalau parti pemakai ni benar, ahli sunnah lah tempat dia shooting anak peluru. Macam mereka ni bila jatuhnya kerja pemain ni, maka tempat sasaran dia Islam. Boleh gitu. Maka di Mali itu satu puak nak mendiri nak lawan pokok ahli syirik tu. Maka Perancis pergi serang Mali. Begitu juga satu puak daripada ahli sunnah nak bela sunnah tu, pokok hukam, pokok hakim di Somalia, Amerika gitu ya. Tak benar ahli sunnah kata tak benar. Sama-sama bid'ah tak apa. Tapi bila ahli bid'ah mengatakan dia akhirnya ahli sunnah. Maka lelaninya biar pokok bid'ah tu benar dulu. Patut kita buat kira nak dia. Sama ada awak nak lawan dia ataupun dia lawan awak. Mana sah pilih. Dia tentu dah lawan awak. Awak nak lawan dia ke nak lek dia lawan awak dulu. Lawan dia dulu. Kalau ada ni memang dia tak cara belakang. Biasa musuh tinggal musuh lagi. Pasal dalam musuh lagi ni ada Syiah. Ni kalau Syiah ni jadi menteri dalam negeri lah ke mana agak-agak. Popok Brelwi daripada India tu, Pakistan akan mengatakan. Tapi kalau tak ada tu popok ni akan bawa mari. Maka berdepan dengan ahli sunnah. Jadi lelaninya biasa puak tu lah. Biasa maksa puak tu. Lepas tu kita kira lah dengan ahli sunnah. Dengan popok bidang pula. Gitu. Dah. Kul innama umirtu, katakanlah pada mereka, innama umirtu, aku sesungguhnya telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala an a'budallah, supaya sembah Allah Ta'ala sahaja, sembah Allah Ta'ala sahaja, puja Allah Ta'ala sahaja. Kami diperintah untuk sembah Allah, tak boleh sembah kita. Kami diperintah sembah Allah Ta'ala sahaja, tidak boleh puja keris, tak boleh puja permata, cicing, tak boleh buat pemujaan masa kahwin. Tak boleh. Kita diperintah begitu. Kita diperintah seru hanya pada Allah. Sini. Ni. Kita diperintah ibadat hanya pada Allah. Tak boleh fikul hati, tak boleh. Tak boleh. Wala usyrika bihi. Dan kami diperintah supaya tidak boleh syirik pada Allah Ta'ala. Sembah Allah Ta'ala saja, tak boleh syirik. Jadi cara dia jawab ni, ayat ni kena kata gini. Kita diperintah sembah Allah Ta'ala. Mana sembah orang? Kufur. Sembah berhala kufur. Sembah batu kufur. Sembah cicing kufur. Sembah keris kufur. Dalam penyembahan tu dia ada pemujaan. Apa saja pemujaan juga kufur. Ada dalam itu ada ibadat. Ibadat selain pada Allah atau bersama Allah kufur. Wala usyrika bihi. Dan kami diperintah supaya jangan syirik pada Allah. Lepas tu diperintah selagi. Ada selagi perintah. 3 perkara perintah. Ilaihi, kepada Allah jualah. Ad'u, kami seru. Tengok tu. Ni tak ni. Lalu kat bawah pokok. Tak payah kat anak cucu nak lalu. Awak kan, kalau awak pergi jumpa orang, awak cerita hak ni lah. Terima lalu orang. Sungguh kayak tu. Lalu kat bawah pokok, tak ayah anak cucu nak lalu, ayah cucu nak kencing ni. Dia kata lalu dia buat. Saya jumpa dengan orang Indonesia tu. Tengah jalan ni. Nak balik.
Kesek bila-bila tunggu ujian sikit. Nak ditah tembok balik. Duduk diri, sama-sama duduk diri. Dia ni daripada Jawa Timur. Dia ada ayat lah. Dia ni Sunan Ampel, Sunan Negeri apa dia ayat. Ada masjid tu, masjid ni. Kita pun kau ayat lalu. Mbah, saya kata, Mbah, tumpang lalu. Ya, kita bikin juga. Itu kufur. Saya jawab lalu. Lupa ya. Jadi tabligh kau ni, ayat la ilaha illallah, sembah Allah Taala saja, puja Allah Taala saja. Kata tu. Lepas tu seru, ilaihi ad'u, kepadanya sajalah kami seru. Ya Allah, ya Muhammad, kufur. Lepas tu ada orang tulis tu, ya Allah klik kanan, ya Allah, ya Muhammad klik kiri. Tak ada tak? Dalam masjid pula tu. Jadi ya. Bubuh tu senang kali berhala gitu kata. Seru. Ilaihi ma'ab, dan kepadanya lah tempat kembali aku. Wa kadzalika, dan kerana demikianlah anzalnahu, kami turunkannya Quran hukman, yang membawa hukum hakam Arabiyyah, dalam bahasa Arab. Bahasa apa bahasa Arab? Bahasa Arab ialah bahasa yang tepat. Bahasa lain tidak boleh tepat, tak tepat. Perkataan-perkataan itu tepat. Jadi kita kena belajar bahasa Arab untuk menghurai ayat Quran. Bahasa tepat dia. Kadzalika, kerana kena sembah Allah Taala saja, kerana tidak boleh syirik kepada dia, kerana kepada dia saja kita seru, dan kerana kepada dia saja kita bertaubat. Wa kadzalika anzalnahu, kami turunkan ia Quran hukman Arabiyyah, dalam yang membawa hukum hakam yang berbahasa Arab. Walain, dan sekiranya kamu Muhammad, walain ittaba'ta ahwa'ahum, sekiranya kamu Muhammad ikuti juga hawa-hawa nafsu mereka, hum ba'da zalika, hum ba'da ma ja'aka minal ilm, ikut juga hawa-hawa nafsu. Hawa nafsunya gini, apa saja hujah yang mereka bawa, ya bukan Quran, bukan hadis, dia panggil hawa nafsu belaka. Ajaran itu guru, ya dia bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, atau orang tua untuk bidai atau siapa kau, ya bukan daripada Quran dan hadis. Ba'da ma ja'aka minal ilm, selepas datang kepada kamu ilmu wahyu, iaitu Quran. Selepas hari Quran ni ada lagi orang kata lagu lain. Maka siapa dia kata selain daripada Quran itu, ikut hawa nafsu. Sekiranya kamu sendiri Muhammad ni Nabi Muhammad sendiri ni Tuhan tanya ni, malaka minallah, maka tidak ada lagi bagimu Muhammad minallah, daripada Allah, iaitu daripada azab Allah, min waliyin, satu orang yang boleh melindungi kamu sendiri Muhammad, wala waqa, dan satu orang yang boleh menjaga dan untuk memberi pertolongan kepada kamu, tak ada. Tuhan wani ke Nabi Muhammad diri ni. Ayat kita ni ayat sedap. Nah. Walaqad arsalna rusulan min qablika. Sesungguhnya telah kami utuskan berbagai-bagai rasul min qablika, sebelum pada kamu Muhammad. Wa ja'alna lahum azwaja, dan kami jadikan bagi mereka tu pasangan. Dia manusia, dia ada bini. Nah. Wa zurriyatan, dan zuriat. Dia bahasa dia manusia, beranak. Bila ada bini, ada keturunan, ada anak. Gitu. Pasal pokok dia kata kalau Nabi dia tak boleh, dia kena melekat, dia tak payah nikah lah. Wa ma kana li rasulin, dan tidak patut bagi mana-mana rasul ayat dia bi ayatin bi iznillah, untuk bawa datang mukjizat mereka dengan izin Allah. Maknanya Nabi ni tak boleh buat mari mukjizat, tak boleh buat mukjizat. Tak boleh buat. Nabi kita ni nak apa kita buat mukjizat tu? Minta. Kalau tu yang boleh, tak saya tak boleh, tak boleh. Tak. Likulli ajalim kita, setiap sesuatu, maka bagi setiap sesuatu, sama ada mukjizat ke, bala ke, semua sekali sudah ditentukan dalam kitab. Ditentukan dalam tempoh-tempoh tertentu, maka azab pula betulah, takdir pula betulah, rezeki pula betulah.
Yamhullah, Allah Ta'ala menghapuskan ma yasha, siapa-siapa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala boleh menghapuskan siapa-siapa yang dia kehendaki. Nah, wa yuthbitu, dan dia juga boleh menetapkan apa-apa yang dia nak. Dia nak buat hukum lagu mana, dia nak hapus orang macam mana ke, apa saja, nak menetapkan hukum ke apa ke, semua sekali kuasa Allah. Wa indahu, dan di sisi Allah Ta'ala lah ummul kitab, iaitu ibu bagi segala kitab, induk kitab, iaitu di Lauh Mahfuz. Wa imma, jadi Nabi ni, Nabi kan dia berdepan dengan orang musyrikin ni selama 23 tahun. Jadi Nabi pun nak tengok juga lah orang musyrikin ni kena azab. Nak tengok juga. Ada, boleh jadi dia minta, boleh jadi tak. Ada minta nak tengok azab orang kafir tu. Nah, nak tengok. Ni ayat dia. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum, dan sekiranya kami perlihatkan kepada kamu Muhammad setengah daripada azab yang kami janjikan untuk mengazabkan mereka, ataupun kami tak beri, ataupun kami tidak beri kamu tengok, au natawaffayannaka, atau kami memastikan kamu menyebabkan kamu tak ditengok. Fa innama, sesungguhnya azab itu alaika, sesungguhnya fa innama, sesungguhnya hanya ke atas engkau saja. Fa innama alaikal balagh, sesungguhnya ke atas engkau saja tanggungjawabnya ialah menyampaikan kalimat Allah saja. Tugas Nabi hanya menyampaikan, tak boleh buat dengan lain, tak boleh buat lain. Nah, wa alainal hisab, dan tugas ke atas kaminya ialah untuk hisab amal. Mu kerja ilmunya juga ya, kerja aku je hisab. Tak usah kerja apa lah, tak usah kerja apa. Nah, right. Awalam yarau, tidakkah kamu lihat? Ni untuk orang-orang beriman ni satu berita gembira ni. Bagi sesiapa yang saya bawa tauhid ni berita gembira daripada Allah. Awalam yarau, tidakkah kamu boleh lihat? Pada umat-umat dulu ada dah ni, umat-umat dulu ni. Anak til out, bahwasanya kami akan mendatangi bumi, yang kusuha, dan kami akan mengurangi min atrafiha, daripada segenap penjurunya. Apa dia ni jadi? Sekiranya kalau kamu dapat lihat, sekiranya orang yang sepa tauhid tu mari sepa tauhid atas kaum. Tu makna dia. Awalam yarau anna na'til ardi, tidakkah kamu perhati, lihat, berfikir, apabila dai-dai kami datang menyebar tauhid atas kaum, nan kusuha, kami akan mengurangi orang-orang kafir di atas kaum, min atrafiha, dari segenap penjuru, sejak tepi-tepi dia tu orang-orang kafir ni akan jadi kurang. Ayat lain pula kata gini, apabila penyeru tauhid mari, orang kafir jadi kurang dan akan keluar daripada segenap kampung, segenap daerah orang-orang yang beriman. Jadi dia sendiri tak pernah jumpa kata. Tak tahu orang ni ada di kampung ni ada. Asal ke buat kerja. Wallahu yahkumu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menetapkan. La mu'aqibatun, tidak ada, Allah Ta'ala lah yang menetapkan apa sahaja rancangan. La mu'aqibatun, la mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada siapa yang dapat menolak ketetapan hukum Allah. Tuhan dia nak baca siapa, nak menaikkan siapa, tak ada siapa dia boleh tolak. Itu makna dia. Wa huwa sari'ul hisab, dan dia Allah Ta'ala sekali maha cepat hisab amal.
Kalau nak cara manusia ujung bumi, awal kejadian sampai ke akhir, Nabi Adam sampai akhir zaman tu, Isa amalnya hanya sekali ya. Oleh hadis Nabi. Waqad makaral ladina min qablihim, dan sesungguhnya telah berlaku rancangan jahat orang-orang sebelum pada mereka. Falillahi makruhu jami'a, dan milik Allah lah rancangan jahat semua sekali. Dia ada buat rancangan jahat, tapi milik Allah lah rancangan jahat. Ya'lamu ma taqsibu kullu nafsin. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap jiwa. Wa saya'lamul kufra, wa saya'lamul kuffaru liman uqbad dar. Dan kelak akan diketahui orang-orang kafir itu, kelak akan diketahui oleh orang kafir itu. Liman uqbad dar, siapakah yang dapat kesudahan yang baik. Akhir ayat. Wa yaqulu alladhina kafaru, maka dan berkata orang-orang kafir, lasta mursala. Dan berkata orang kafir, lastal mursala, tidaklah kamu satu orang nabi. Dia kata ke Nabi Muhammad, kul, katakanlah, kafa billahi syahidan baini wa bainakum, katakanlah, cukuplah dengan Allah Ta'ala saksi di antara kami dengan kamu. Wa min indahu, dan siapa-siapa yang ada di sisi Allah, ilmul kitab, siapa yang ada di sisi Allah, ilmu Quran, ilmu kitab. Ni orang sini pun gitu kok. Bila kita pergi sebar, dia kata dah, dia bukan orang alim tu, dia bukan orang kafir, mutaklah berapa macam saja. Bila orang kata gitu, kata ni, kafa billahi syahidan bainana wa bainakum wa min indahu ilmul kitab, cukuplah dengan Allah Ta'ala saksi di antara kami dengan kamu, dan siapakah di sisinya ilmu kitab Quran. Orang yang mengaji Quran kau ada? Itu soalan dia. Tak. Siapa yang belajar tafsir Quran kau, ataupun siapa yang ada? Boleh tahu. Maka di satu tempat saya mengajar di Kuala Lumpur, ada satu jemaah masjid tu, dia apa? Suruh orang lain ustaz main ngajar tafsir ke. Ni bahaya, ngajar tafsir dua orang, ngajar tafsir 4 dolar. Bila mengajar 4 dolar, jawab dia akan buat analisa lah oleh anak murid. Maka ditanya oleh satu orang lah, ke mana? Oh, dia kata ustaz mengajar tu tahu lah, lembut. Jadi awak tidur, syirik ada ayat, tauhid ada ayat, bidah ada ayat. Orang kata sedangkan Quran ni nak suruh kita kenal Allah, maknanya suruh kenal syirik. Kenal Allah, lawan dia kenal syirik. Pasal tak kenal syirik tu tak kenal Allah. Lepas tu amal soleh tu lawan dia bidah. Bermakna kena amal soleh tu apa, iaitu kena hadis Nabi tu apa. Ada satu orang Maulana daripada Bangladesh dengan satu orang mufti. Dua orang, satu mufti, satu Maulana. Mufti ni maknanya tinggi pada Maulana pakat. Dia sikit dengan dia. Dua-dua ni mazhab Hambali, orang Bangladesh. Jumpa dengan saya tanya dia, adakah di negeri awak ni semaya ajak? Boleh. Dia kata boleh. Boleh lah ke mana? Boleh untuk sendiri-sendiri. Dalil? Dia kata dalil hadis. Dalil hadis Tirmizi ya, tu bodoh Nabi pun tak ada buat. Kata ke mufti, kejutkan mufti tu. Dia mufti fiqh India, di Bangladesh. Saya kata gini, bila kita kata semaya ajak tu boleh untuk sendiri-sendiri, mesti ada dalil. Maka dia kata dalil itu hadis Tirmizi itulah. Okey, hadis Tirmizi itu hadis dhaif. Pasal Nabi kata jika seorang daripada anak cucu Nabi Adam ataupun seorang daripada kamu ada hajat,
maka hendaklah dia ambil semaya seperti mana nak semaya. Hendaklah dia baca istighfar banyak-banyak pada Allah, dan tasbih pada Allah. Kemudian dia semaya sunat 2 rakaat. Kemudian dia bacalah doa ini. Dari hadis itu kata gitu. Saya bertanya dia. Saya tanya mufti tu. Lelah ni mufti Maulana tolong beritahu saya sahabat Nabi mana yang amal dia ni. Saya sebelum pada pergi beribadah saya semaya sunat hajat dulu 2 rakaat. Saya nak dengar mana? Oh, dengan hotu berapa hai muka mufti dengan Maulana mengerti berapa lakar dulu. Awak kata kita awak nak ikut sunnah. Kok ni basic ni. Dah awak kata benda ni sunnah. Hadis ni dhaif, benda ni sunnah. Okey, benda ni sunnah tak apa. Hadis ni ada dalam Tirmizi ada. Saya nak tanya sahabat Nabi mana sebelum pergi beribadah tu kita semaya ajak dia 2 rakaat nak pergi beribadah. Tak semaya jemaah saleh tapi kita semaya ajak solat-solat. Ada. Ataupun nak pergi pergi nak buat apa saja. Hadis mana-mana ada. Sahabat Nabi ada. Hadis sahabat dia panggil. Ada? Tak ada. Tak buat. Nabi tak amal, sahabat pun tak amal. Lepas tu Nabi tak amal, sahabat tak amal, jadi kita tak amal. Berapa hai buka mufti. Dia pun tanya, habis dia kata mesti tak lagi kan? Tak lagi. Tirmizi kata, Abi Daud kata, Muwatta kata, ngaji Muslim. Dia pun tengok atas bawah. Awak jangan kata gitu. Allah yahdi man yasha. Allah Taala boleh pipih pada siapa-siapa dia nak beri. Itu. Nah. Muncul tu hari kefahaman. Awak pun jadi faham. Awak pun jadi faham hadis ni. Kalau orang kata boleh, mana sahabat buat? Dia hadis umum gini tak boleh, dia kena sahabat pula buat. Baru kita boleh mengesah. Kalau sahabat tak ada buat, itu bukan amalan. Pasal hadis dhaif maknanya hadis tak sah. Tak ada siapa dia berani sah kan. Jadi bila tak sah, kena tengok sahabat ada buat ke tak. Kalau sahabat tak ada buat, okey. Pas tabi'in ada buat ke? Tabi'in pula. Tabi'innya contohnya Sa'ad bin Musayyib ke, iaitu mufti Madinah. 10 mufti Madinah tu. Sebut sore-sore nama. Siapa dia ada amal? Tabi'in. Tak ada tabi'in. Okey, tabi'in. Tak ada tabi'in. Okey, imam mazhab. Tak ada imam mazhab. Okey, imam hadis. Tak ada belakang. Ada lah. Pasal orang nak buat tu, ulama-ulama kata boleh. Ikut demo berasa boleh. Saya berdasar hujah ni. Tak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana amanna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin.